kita boleh mulakan dengan satu lagi majlis ilmu yang akan berceritakan satu lagi benda ataupun beberapa poin yang anda mungkin belum tahu. Saya cuba share dengan anda, boleh? Alright, so kalau boleh kita cuba kongsi beberapa poin. Sekejap lagi you ambil nota ni, boleh kita berpengetahuan lebih sedikit daripada semalam. Saya pun dah belajar sikit lebih daripada apa yang kita tahu, sebab vitamin C ni sebenarnya orang dah tahu lama, cuma yang lama punya pengetahuan tu dah mula outdated ataupun dah ada yang kita salah faham dahulu. Tak apa, itu adalah proses pembelajaran. Boleh? Baik, kalau siapa yang dah sedia, sila tekan share ataupun love atau like atau subscribe. InsyaAllah anda membantu saya untuk kita memberi manfaat kepada seramai mungkin rakyat. Semoga mereka dapat memegang kuasa sendiri untuk mengetahui sebelum mereka ambil ubat ke ataupun dapat rawatan ke, supaya dia orang dapat yang dipanggil second idea ataupun idea tambahan, di mana kita fokuskan kepada bahan-bahan yang alami ataupun mengikut gaya hidup, termasuk makanan, minuman, tidur, exercise, stress management, Allah terapi semua. Semoga kita boleh membantu para doktor supaya dapat merawat kalau kita jatuh sakit. Tapi yang penting sebelum jatuh sakit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan berceritakan malam ni apakah gejala-gejala yang you belum tahu tentang kekurangan vitamin C. Anda tahu nanti sebahagian besar daripada anda mungkin dah pernah dengar kalau kita berkurangan vitamin C. Okey, pertama sekali, anda tahu tak vitamin ni sepatutnya dia buat apa? Apa fungsi dia? Okey, sebab kita selalu dengar perkataan vitamin, mineral semua ni, apa dia? Okey, vitamin dan mineral ni adalah bahan molekul daripada sama ada makanan ataupun diperbuat daripada kilang pun. Yang sintetik tu, kalau dia boleh disamakan dengan cofactor. Cofactor ni seperti enzim, hormon, semua tu kalau dia tidak ada mineral atau vitamin, dia tak boleh berfungsi. Faham tak? Jadi mereka ni bekerjasama. Sebab itulah vitamin kalau tak cukup, body kita jadi apa yang dinamakan ada gejala-gejala, ada petanda-petanda yang nampak sangat kita kekurangan vitamin. Malam ni kita cerita tentang vitamin C yang biasa you dengar. Pernah dengar kan? Baik, nombor satu, bila you berdarah gigi, kalau tu masa bukan berdarah gigi tu, berdarah gaham gigi, yang masa you gosok gigi tu, tu selalunya kalau sesekali tak apa, tapi kalau selalu you berdarah gaham you, itu salah satu petanda yang paling common, kebiasaan orang komplain vitamin C tak cukup. Nombor dua, sehinggakan kalau sampai hidung you berdarah. Pernah tengok kan, selalunya budak-budak primary school ataupun secondary school, dia kata sebab main panas. Tak semestinya main panas, kadang-kadang dia tak cukup vitamin C, senang berdarah hidung. Okay, nose bleeding. Nombor dua, ini yang biasa dulu. Sekejap lagi saya cerita yang aneh, yang pelik, yang you tak pernah dengar pun. Okay, kalau you ada bintik-bintik ataupun macam pecah-pecah ke darah tu, tahu tak, macam blue black mark tu, kadang-kadang merah-merah bintik-bintik semua tu, itu kalau yang paling serius mungkin ada masalah, inilah kanser darah semua. Tapi saya kira kalau kebiasaan ni vitamin C tak cukup pun boleh bintik-bintik merah tu, cek dulu vitamin C. Sehinggakan kalau dia join, dia bertumpuk-tumpuk macam lebam-lebam tu, biru-biru, purple kadang-kadang kan, macam orang ketuk-ketuk kulit you tu, pecah, orang panggil pecah ke darah tu, lebam-lebam tu, itu pun mungkin vitamin C yang tak cukup. Okey, kalau gigi senang longgar, sebabkan you sebenarnya tak cukup collagen. Vitamin C ni dia membantu memantapkan collagen supaya you punya otot, you punya tempat ni letak gigi you, gaham you tu kuat, habis longgar. Sebab tu kalau you pernah dengar tak, zaman dulu-dulu ada cerita zaman tahun antara 15
hingga 1800, ada lebih kurang 200-300 tahun ni ramai orang meninggal, lebih kurang bermilion-milion yang disebabkan oleh masalah scurvy. Pernah dengar kan cerita pelayar yang pergi ke lautan tak balik 5-6 bulan tu, kadang-kadang mereka tak balik langsung. Sebab apa? Meninggal di atas kapal disebabkan tak cukup vitamin C. Lepas tu bila dia orang jumpa citrus, buah-buah limau ataupun bahan-bahan yang ada citric acid ni, mereka boleh clear daripada masalah scurvy. Scurvy maksudnya itulah vitamin C tak cukup, boleh meninggal. Takat-takat longgar gigi, jatuh gigi, mata jadi kering, kulit dah jadi satu macam semua kan. Dan yang paling menyebabkan orang takut pada tak cukup vitamin C ialah apa? Sebab immunity you akan turun. Sebab tu zaman-zaman COVID ni vitamin C punya lah laku. Tapi malam ni saya nak cerita, ramai yang ambil salah hari bulan. Bukan sebenarnya ambil vitamin C, tapi kadang-kadang ambil bahan-bahan yang memahalkan air kencing aja. So saya nak cerita sikit. Dan ujung-ujung sekali senang mendapat, orang kata apa, taik gigi, senang melekat dan senang jadi tar. Pernah dengar kan yang plak tu, orang yang tak cukup vitamin C dia senang. Okey, yang ni kebiasaan. You mungkin tahu, mungkin you tak tahu. Kalau pertama kali dengar, kira baru tahulah. Tapi orang yang dah tahu pun ada lagi. Saya nak bagi 5 malam ni yang saya pun wonder tu, maksudnya saya fikir balik, betul ke ni? Baca rupanya betul. Kalau rupa-rupanya saya berpengalaman, saya punya attachment ke apa tu, psycho maksudnya apa, psychiatric clinic. Di zaman saya muda-muda dahulu di University Hospital, ada kes-kes yang dinamakan, kalaulah saya tahu saya dah bagi vitamin C, rupa-rupanya ada yang betul-betul tak cukup vitamin C, dia sampai peringkat ada hypochondria. Pernah dengar tak orang yang hypochondriac? Hypochondriac ni macam ni. Cuba you tanya diri you, ataupun cuba you tengok partner you sekarang. Ada tak dia tu sikit-sikit dia kata dia sakit tu, sakit ni, padahal dia tak ada sakit tu, sakit ni pun. Dia kadang-kadang dia percaya yang dia ada diabetes, ataupun dia percaya dia sakit jantung. Dia padahal naik tangga cuma dia penat sedikit. Kadang-kadang kan orang letih, lesu, balik kerja, dia dah fikir dia nak kena heart attack. Ada tak macam tu? Dan dia percaya dia ada penyakit jantung. Ada tak? Ataupun dia dengar kawan dia kena kanser, sikit dia dengar cerita, dia dah kata dia pun kena kanser, dan dia percaya dia ada 3-4 penyakit dalam badan dia. Dah lah kena penyakit jantung, dah kena kanser walaupun kecil, hari-hari dia periksa badan dia. Kalau perempuan, periksa payudara dia, suruh doktor periksa, tak cukup satu doktor, pergi hospital A, dia pergi hospital B. Penyakit hypochondria ni memang teruk kalau you mengalaminya, sebab dia ada orang panggil dasar, bukan psikotik, bukan you mentally sampai dah jadi gila semua, tak, tetapi mengganggu fungsi setiap hari, mengganggu keluarga punya keharmonian dia. Sebab apa? Dia tak confident. Bila dia nak keluar, dia nak pegang tu, nak makan ni ke apa-apa, nak pergi tempat orang ke, dia jadi cuak. Tak, dia jadi, faham tak apa dia cuak ni? Maksudnya jadi takut. Dia macam hidup dia tu sentiasa gabra saja. Ini penyakit hypochondriac ni, kadang-kadang ramai dari kalangan kita yang ada, tapi mungkin masih ringan. Cuma kalau vitamin C lebih rendah daripada sepatutnya, dia mungkin menerukkan keadaan. Boleh? Alright, so itu dipanggil hypochondria. Ada ke adik-beradik you yang sikit-sikit sakit, sikit-sikit dia, kalau tak sakit pun dia percaya dia ada penyakit tu? Ada. Dan bukan 1, 2, kadang-kadang 3, 4, 5 dalam badan dia. Semuanya dia seorang yang dan dia selalu frust sebab orang tak percaya kat dia. Baik, saya ambil masa untuk cerita hypochondria ni sebab benda ni bukan benda yang baru, tetapi orang selalu buat tak cerita sebab dia pelik, dia aneh. Dan rasa-rasa kalau ada orang dalam rumah tu macam tu, you kena tolong bagi semangat kat dia, bagi psikoterapi. Bukan senang. Doktor-doktor yang jumpa ni, masa saya dulu pun kadang-kadang kena bagi ubat untuk mententeramkan jiwa dia. 1. Nombor 2, dia ada kemurungan. Yang ni kemurungan, you tahulah,
Tak ada sebab, tak ada pangkal, tak ada ujung. Dia asyik duduk dalam bilik je, asyik monyok je. Orang tanya kenapa, tak mau cakap. Makan pun kadang-kadang nak, kadang-kadang tak nak. Jenuh lah nak jaga orang ni sebab kemurungan kan. Nombor 2 vitamin C ni. Nombor 3 ialah kulit. Tadi saya cerita kalau biasa-biasa tu titik-titik sikit, mungkin macam nak pecah ke darah ataupun sikit-sikit lebam-lebam. Tapi kali ni you akan dapat kulit yang jadi kering dan kadang-kadang macam scale, ada macam bersisik, lebih kurang macam psoriasis pula. Tapi bukan psoriasis, vitamin C je. Dan kadang-kadang kalau orang yang ada bulu roma yang agak panjang-panjang sikit tu, dia berpintal-pintal. Pelik kan? Selalu bulu roma ni dia straight je, tapi kalau orang vitamin C tak cukup, dia jadi coiled. Dia macam ubat nyamuk tu. Okey. So jaga baik. Nombor 4 ialah anemia. Jarang you terfikir yang rupanya sebabkan vitamin C tak cukup, you dapat anemia. Maksudnya tak cukup hemoglobin, tak cukup darah merah. Dan 1-2 lagi last ialah rambut you. Tadi bulu roma, rambut pula dah jadi pecah-pecah, split, dan kadang-kadang jadi kering. Rambut you tak sihat lah, nampak tak bermaya je kan. Jenuh nak jaga rambut. Okey. Kadang-kadang kat kulit you nampak macam ada laba-laba menjala kat kulit-kulit. Bukan laba, tapi you punya vein, you punya vena tu kan akan jadi macam berakar-akar tu. Jadi dia nampak macam design spider vein dinamakan. Okey. Dan bila you ambil vitamin C yang mencukupi, spider vein ni hilang. Magic kan? Dan of course ada setengah orang yang ada masalah adrenal gland. You tak akan faham ni, tetapi you punya perasaan you selalunya tak boleh handle stress. You merasakan orang lain boleh mengatasi masalah dunia ni, tapi you tu walaupun benda kecil pun you jadi macam besar je dalam kepala you, tak boleh fikir, stres, sedih je hidup you kan. Ni cuba cek vitamin C tak cukup mungkin dalam badan you. Baik, ini antara walaupun saya melawak dengan you tadi, tapi serius tak kalau you mendapat masalah ni tadi, macam hipokondria tu kalau you kena, Masya Allah kan, sikit je berdebar jantung you dah nak pergi hospital dah. Selalu punya ubat tu berkati-kati, you punya suplemen tu dahsyat. Orang kata A, you beli ABC pula lagi. Baik, vitamin C yang tak mencukupi, selalunya orang pergi beli, sama ada dalam bentuk kapsul atau bentuk apa you makan, yang bentuk masuk air dia jadi effervescent tu kan, dia berbuih tu kan, ataupun you ambil macam chewable, boleh dikunyah kan, macam-macam lah vitamin C ni. Sekarang ni ada liposomal, yang kononnya lebih concentrate, dia punya masam tu lain macam lah. Yang penting ialah saya nak kongsi pada anda sekalian cara mana you nak menambahkan balik vitamin C you, kalau boleh. Dan kenapa saya tak buat vitamin C, saya tak menggalakkan you beli kalau boleh. Sebab apa? Dia ada dalam makanan kita, dan dalam makanan kita sebenarnya lebih bagus daripada vitamin C yang dapat dijual di farmasi. Minta maaf saya cakap ni, sebab kebanyakan vitamin C adalah ditulis dengan perkataan ascorbic acid. Dan kalau anda tengok lain kali pergi beli ada tulis ascorbic acid, kalau boleh you ikut saya, makanan apa yang boleh you makan dahulu sebenarnya lebih pada mencukupi. Jadi tak payah beli ascorbic acid. Okay? Sebab apa? Ascorbic acid is not vitamin C. Ascorbic acid cuma 1/5 ke 1/6 daripada komponen. Vitamin C ni dia ada dia punya banyak, dia punya kompleks partition dia, portion dia. Maksudnya dia ada ascorbic acid, ada sebahagian, tapi dia kena ada vitamin P, ada J, ada K, ada kalsium, ada apa lagi ni copper. Jadi kalau you cuma ambil ascorbic acid, dia bukan vitamin C lah. Boleh faham tak? Contoh kalau you ambil jam ni kan, katakan nak menjadikan sebuah jam, dia mesti ada petunjuk dia, mesti ada mesin dia, mesti dalam mesin ada dia punya lagi coil kebanyak-banyak kan. Jadi kalau you tarik keluar, you cuma jual katakan cuma jarum dia saja, muka depan saja, adakah itu jam? Adakah jam tu akan berjalan? Tak mungkin jam tu akan berjalan.
Betul? Sebab dia perlukan satu complete jam ni, barulah dinamakan jam. Faham? Vitamin C pun sama juga. Kalau you cuma beli ascorbic acid, you cuma beli sebahagian daripada ascorbic acid, vitamin C. Kan saya kata vitamin C tu satu kompleks, you cuma ambil satu. Murah pula tu ascorbic acid, RM10, RM20, dah boleh dapat 60 biji. Mana tak murah? Dah lah datang daripada China. Bukanlah saya kata daripada China tu barang tak elok. Sekarang kan semua datang daripada China. Tak boleh kita sombong pula mereka yang jadi pengeluar yang terbanyak. Tetapi mereka tak kisah. Kalau dia buat daripada ni, ascorbic acid kan dibuat daripada glukos. You tahu tak? Dibuat daripada glukos yang asalnya daripada corn, daripada jagung. Kan pernah dengar GMO jagung bermasalah besar ni, dan dicampur dengan sulfuric acid, katakan jadi ascorbic acid, dia jual dekat kita. Memang dia sebahagian daripada vitamin C. Jadi orang mengharapkan kita ataupun bila kita beli tu macam vitamin C, sebenarnya tak. Jadi kat mana nak dapat? Okey, jadi nombor satu, jangan beli vitamin C yang tulis ascorbic acid. Dia mesti ada semua bahagian tu. Jadi nak dapat semua bahagian tu tidak lain tidak bukan cuma daripada makanan. Faham tak faham? Sebab tu kalau saya kata sachet inci tu, dia datang daripada biji tu sendiri, daripada original pokok dia. Kita perah dia keluar jadi minyak. Faham tak? Okey. Kalau kita nak buat sachet inci tak boleh. Kita tak reti dan Tuhan belum bagi ilmu kat kita nak buat minyak sachet inci oil tu, contoh. Sama juga vitamin D3K tu. Kalau boleh kita ambil yang kalau nak buat betul-betul daripada lab pun mesti kopi 100%. Jadi nak betul-betul 100% daripada mana datang? Daripada alami, natural. Yang paling kuat, paling banyak vitamin C, siapa tahu kat mana? Kat Malaysia. Kita cerita orang Malaysia je, tak usah cerita overseas. Kalau saya kata berry lah, nanti acerola kan susah ni nak cari kan. Sebab berry dengan acerola kuat dengan vitamin C. Nama-nama buah-buah ni, acerola kan. Tapi kita ada jambu, nombor satu. Kat Malaysia ada jambu tak? Jambu, especially jambu biji tu, sama ada pink guava atau white guava ataupun jambu air ke, asalkan jambu is number one. Tapi di atas pada jambu adalah dipanggil apa? Cabbage, gobis. Tapi gobis biasa tak bagus, tak cukup vitamin C. Gobis yang diperam jadi apa? Jadi sauerkraut. Pernah dengar kan saya buat sauerkraut yang diperam? Selepas seminggu bubur garam, cabbage, gobis garam tu diperam dalam botol tu. Yang lepas seminggu tu paling banyak, bak kata kajian 10 kali ganda vitamin C. Yang masam tu, yang macam bercuka tu kan, you dah bubur garam kan, dah lama, lebih daripada seminggu, lagi lama lagi bagus, ambil lah. Bahkan dia orang kata apa, tak sampai 3 sudu makan dah cukup untuk seharian punya vitamin C. Sauerkraut, faham? Sebab satu cawan orang buat kajian dengan jambu dengan tu semua tadi, dia hampir 700 mg. Berapa banyak kita kena makan sehari? Paling-paling antara 80 hingga 90 mg sahaja sehari dah cukup untuk vitamin C dalam badan kita. Jadi kalau you ambil ascorbic acid, dia tulis kat situ 500 mg ataupun 1000 mg, you rasa you dah makan cukup banyak, tapi tak boleh pakai langsung. Pasal apa? Dia cuma ascorbic acid. Ada lagi 5-6 bahan dalam vitamin C yang tak ada dalam vitamin yang kita beli tu. Jadi jangan nak perasan kita makan vitamin C rupanya lebih teruk, tak cukup vitamin C daripada cukup vitamin C. Tengok-tengok berdarah hidung lah, darah gigi lah, nanti hipokondriak lah kan. So bell pepper lagi satu ni, cili yang besar tu, cili benggala, apa, cili bengali, cili besar tu, yang gergasi tu, yang merah, kuning, orange tu, you potong elok-elok. Itu nombor 2. Nombor 1 atas sekali is sauerkraut, apa, cabbage, gobis yang diperam tu. Nombor 2 jambu, ni kat Malaysia boleh buat ni. Lepas tu nombor 3 apa saya kata tadi, bell pepper tadi, cili-cili besar-besar tu. Lepas tu you ada sayur-sayur menghijau, all sayur termasuk kita punya cabbage pula lagi, apa, spinach, yang penting brokoli, cauliflower, Brussels sprout, kale, itu dah masalah dah. Lemon datang bawah. You selalu ingat vitamin C mesti cari orange kan? Orange dah turun ke nombor 7 ke 8.
Tapi boleh lagi lah. Cuma dia nak 2 biji, dan kalau boleh ambil puluh dia sikit. Puluh, tahu tak yang putih-putih tu, ambil dia punya fiber-fiber tu. Makan, kalau boleh makan terus, gigit. Jangan buat jus. Tapi kalau terpaksa buat jus, buatlah, tak ada masalah bagi saya. Tapi kalau boleh dia nak dengan peel dia sekali, dengan kulit dia sekali. Basuh elok-elok lah kalau dia pun nak ambil. Okay? Kiwi dan papaya. You ingat ni cukup lah. Kiwi dan buah kiwi dan papaya. Lagi ada apa, rock lemon, boleh, lemon tu. Lagi apa lagi, bak kata orang kalau semua jenis buah-buahan dan sayur-sayuran kat Malaysia ni mesti ada vitamin C. Cuma yang saya bagi tadi yang terkenal, jangan you lupa seminggu sekali 2 mesti ada sauerkraut, mesti selang-seli dengan jambu. Jambu tak begitu mahal kan. Cukup dulu pada malam ni saudara-saudara sekalian. Jangan seperti biasa makan gula terlalu banyak, sebab gula kalau bersamaan dengan you ambil vitamin C ni punya bahan makanan, ataupun ambil suplemen lah kalau terpaksa ambil juga, sebab you kan kalau tak ambil suplemen you rasa macam nak meninggal je. Saya kata vitamin C jangan ambil banyak suplemen kat luar, makan makanan, sebab dia lebih tak payah banyak makan tapi dah mencukupi untuk seharian. Saya nak kata apa tadi, kalau you ambil bahan yang manis bersamaan dengan vitamin C, bahan yang manis tu menang lagi. Jadi body kita memang nak ngap bahan yang bergula. Sebab tu jangan makan gula kalau nak ambil vitamin C, sebab dia berlawan. Dah cukup pada malam ni saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah you dah dapat pelajaran baru, boleh. Dan tolong tekan share, boleh tak? Tekan share, tekan kongsilah dengan kawan you, ajak kawan tengok. Apa salahnya, sebab mungkin dia pun duk ambil vitamin C. Kan orang dulu masa satu cerita tu, tak salah saya Tun Mahathir ke, dia terletak dia punya brand kat situ. Besok habis, semua farmasi tak ada lagi produk tu, orang semua beli. Tak payah kelang kabut. Kalau yang ada brand-brand macam tu semua tu, kalau tulis ascorbic acid, you senyum je. You jadi orang yang bijaksana sikit, jangan beli. Saya suruh buat apa? Lebih baik you pergi beli jambu. Lebih baik you pergi beli gobes, you balik buat sendiri, bubur garam je. Selang garam, selang gobes. Tengok saya punya YouTube tu, memang terkenal pun sauerkraut. Satu dunia yang saintis dah buat kajian, confirm the highest vitamin C ada dalam tu. Tu tak termasuk probiotik lagi, untuk jadi makanan bakteria lagi. Jadi semua tu adalah keuntungan dan manfaat untuk anda sekalian. Dan saya seperti biasa mendoakan anda mendapat dunia ni jadi bahagia, akhirat kita ke syurga, sebab kita pandai apa? Pandai let go and feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.